don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswar di Morning tentang isu PN yakin rampas Kuala Kubu Baharu dari DAP. Perikatan Nasional PN Selangor yakin mereka boleh memenangi pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baharu yang akan datang. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Iswar di Morning. Dia akan letak komen macam biasa. Dengan confidentnya tuan-tuan, saya nak bagi satu berita bahawa PAS menyatakan mereka yakin untuk merampas Kuala. Okay. PN yakin rampas Kuala Kubu Baharu dari DAP. Perikatan Nasional hari ini menyatakan Selangor yakin mereka boleh memenangi pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru yang akan datang. Okey, untuk makluman, memang akan ada PRK, pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru di atas kematian Ahli Dewan Undangan Negeri baru-baru ini. Ketua Pemerintah Negerinya Muhammad Syukri Omar berkata antara faktor kemenangannya ialah majoriti pengundi Melayu yang terdiri daripada orang Melayu. PN yakin mampu merampas kerusi N06 Kuala Kubu Baru yang selama ini milik DAP sejak 2013. Keyakinan itu dibantu dengan komposisi pengundi Melayu sebanyak 51% yang cukup mesra terhadap PN katanya. Kerusi Kuala Kubu Baru kosong setelah penyandangnya Lee Kin Hiong meninggal dunia pada 21 Mac yang lalu. Muhammad Syukri berkata selain pengundi Melayu, PN juga pasti golongan muda akan mengundi mereka. Bukan saja sokongan pengundi Melayu, malah kepercayaan tinggi anak muda, terutama undi 18 tahun yang cukup dekat dengan teknologi, membuatkan mereka mudah terdedah dengan info-info untuk dibandingkan dan akhirnya akan cenderung memilih Perikatan Nasional. Buktinya, pada pilihan raya negeri, DAP hanya tambah 761 kerusi, manakala PN menerima pertambahan 7,437 kerusi bertanding atas tiket PAS. Pada pilihan raya 2018, Lee mengekalkan kerusinya dengan 14,000 berbanding BN 6,900 dan PAS 3,306 undi. Tapi untuk makluman, kali ini MIC yang juga mewakili Barisan Nasional telah menyatakan mereka tidak akan meletakkan calon, jadi akan berlaku pertandingan hanya 2 penjuru. Namun begitu, menarik juga satu ujian kepada kerajaan negeri Selangor itu satu hal. Saya setuju. Kan kepada kerajaan Madani itu juga saya setuju. Bahawa PRK Kuala Kubu Baru ni bakal menjadi satu ujian kepada kerajaan Madani, ujian kepada kerajaan perpaduan, ujian kepada DAP, ujian kepada Amir Syari, Menteri Besar Selangor dan juga Pakatan Harapan secara keseluruhannya di negeri Selangor dengan challenges dua besar iaitu pengundi 18 tahun dan yang kedua penambahan pengundi Melayu. Itu challenges. Kita terima perkara tersebut. Namun dalam masa yang sama, saya terima juga keadaan di mana challenges kepada PAS, challenges kepada Perikatan Nasional dalam keadaan mereka tidak ada dana sebagaimana mereka ada pada PRK dan juga PRN dan juga PRU yang lepas. Jadi ini akan melihat dan membuktikan ke mana arah PRU dan PRK. Adakah pertambahan undi 4,000 itu akan translate kepada sokongan kepada PN? Kalau benar-benar mereka ada sokongan, adakah kerana betul-betul orang menyokong PN ataupun pelaburan yang mereka letakkan di dalam social media dengan jutaan ringgit dan sebagainya menyebabkan mereka dapat undi tersebut? Nah, soalan ini yang akan terjawab kepada kedua-dua pihak. Satu, Pakatan Harapan, Kerajaan Madani, Amir dan sebagainya. Tapi satu lagi on the other side adalah kepada Perikatan Nasional. Saya tertarik tuan-tuan dalam Perikatan Nasional ni. Sebaik sahaja aset Daim dibekukan, kalau tuan-tuan perasan ke tak perasan saya tak pastilah. TikTokers yang Perikatan Nasional ni dah mula merudum tau. Maksudnya daripada segi live mereka, daripada segi content mereka yang mana yang terkenal sebelum ni, dia sudah mula hilang satu persatu. Jumlah mereka yang mula live, yang dulu live bergegar-gegar, berdegar-degar, 10,000 view dan sebagainya, dengan jutaan like dan sebagainya. Macam saya ni pun nak dapat 100,000 pun payah tuan-tuan. View pun tak sampai 1,000 macam itulah lebih kurang. Tapi saya tak pernah beli. So yang dapat 10, kenapa tuan-tuan? 10,000 tu, saya confident sebenarnya 10,000 itu beli. View ni tuan-tuan tahu view ni kita boleh beli. Ni view ni kita boleh beli. Saya boleh beli. Saya tahu mana nak beli. Dan bukan mahal sangat pun. Satu malam 1,500. Tak mahal bagi mereka lah, mahal bagi saya orang miskin. Tapi bagi diorang itu bukan satu mahal. Itu bukan pelaburan yang besar pun. Kalau 10 malam baru 15,000. Kalau 20 malam baru 30,000. You can get 10,000 views, tak ada masalah. Easy.
Kan baru 30,000. 30,000 kalau dia dapat 100,000 pendapatan sebulan, dia bayar 30,000, dia masih ada balance 70,000 lagi. Tetapi sebaik, saya bukan kata daim tu, tetapi sebaik saja daim dibekukan aset dia, kita lihat bagaimana mereka jatuh bagai daun-daun berguguran, sebagaimana apa orang kata, macam orang kata gelembung, macam belun yang dah tak ada angin. Mula-mula mereka, sikit-sikit mereka going down and going down and going down. Kalau tuan-tuan faham, Raja Petra pun dah mula U-turn sekarang ini. Kan, Raja Petra pun dah mula hentam PN sekarang ini. Dah mula macam ke arah Madani. Itu bagi saya lantak dia lah, kan. Tetapi macam saya kata, kenapa bergerak sedemikian? Itu saya kata tadi, balik kepada Kuala Kubu. Kalau mereka kalah, kita kata, dan katalah dia berjaya kekalkan atau tambah atau kurang sikit daripada jumlah itu, still kalah, maka kita tahu bahawa sebenarnya sokongan mereka itu atas dasar itu. Kan? Kalau mereka menang, kuduslah. Kita kata kuduslah. So, adakah boleh menang atau kalah dengan 51% undi Melayu? Saya nampak sangat sukar. Saya tak kata mustahil untuk PAS. Saya kata sangat sukar kerana terdapat 49 pengundi bukan Melayu. Terutama isu yang mereka mainkan sekarang ini berkaitan dengan orang bukan Islam kafir. Yang tu last nanti saya akan sebut kenapa perkara itu nanti sebenarnya makan diri orang PAS. Makan diri Perikatan Nasional dan menjauhkan orang bukan Melayu kepada apa orang kata, kepada Perikatan Nasional ini. Baik. Tapi sebelum itu kita balik ke PSB bubar. PSB bubar, ahli dijangka sertai PDP. Kenapa saya berminat dengan tajuk ini, tuan-tuan? Kenapa saya berminat tajuk PSB ini? Okey. PDP ni dah YB Tiong. Tiong ni, Menteri Pelancongan tu bukan DAP tau. Dia adalah Menteri PDP, Parti apa orang kata, Demokratik Progresif, yang sebahagian daripada GPS. Ini walau ni bodoh, main bantai suka hati dia. Jadi kata Tiong tu orang DAP. Tiong bukan DAP lah, bangang. Okey, yang ni Wong Sungkoh. Saya sangat kenal beliau daripada PSB. Bekas orang kuat Taib Mahmud, arwah Taib Mahmud dahulu. Baik. PSB bubar, ahli dijangka sertai PDP. Parti Sarawak Bersatu dilapor bubar bagi membuka jalan kepada ahlinya secara serentak menyertai PDP dipimpin Menteri Persekutuan Tiong King Sing. Parti Sarawak Bersatu bukan Parti Bersatu Bumiputera Bersatu, bukan. Bukannya Bersatu. Ini PSB. The Borneo Post memetik sumber berkata Jabatan Pendaftaran Pertubuhan sudah meluluskan pembubaran parti itu. Perbincangan penggabungan dua parti tersebut berjalan sejak Julai lalu dengan delegasi PSB dipercayai memberi kelulusan pembubaran parti bulan lalu. Laporan itu menyebut pemimpin PSB dan ahlinya dialu-alu menyertai PDP, satu lagi komponen parti pemerintah Sarawak. Di Majlis Makan Malam Besar, sekitar 1,500 ahli PSB dijangka hadir. PSB dipimpin oleh Wong Sungkoh dilaporkan mempunyai 80,000 ahli. Wow. Selain mempunyai 3 don termasuk Wong Sungkoh di Bawang Asan, Dr. Johina Lirayong, Ngipal Engkili dan Barubian Bakalalan. Presiden PDP adalah Menteri Pelancongan, Seni dan juga Budaya, merupakan ahli Parlimen Bintulu. Tuan-tuan perasan nama Barubian tadi kan? Tuan-tuan perasan nama Barubian tadi. Dan adalah bekas ketua pengurusi Parti Keadilan Rakyat Sarawak, dan beliau melompat tapi tak masuk ke dalam Parti Azmin, sebaliknya dia lompat masuk ke dalam PSB. Baik. Cerita dia nak lompat masuk PSB tu saya dah tahu sebelum dia melompat, kerana salah seorang ahli PSB tu yang jadi calon bagi tahu saya baru Bian jumpa Presiden PSB. Antara yang jumpa PSB juga pada masa itu, kalau tak silap saya, ya betul, adalah bekas adun Batu Lintang, Si Chihau. Okay, antara yang jumpa. Correct me if I'm wrong, Si. Okay. Biasanya Si jadi bebas sekarang ni. Baik. Now, kenapa saya ada sentimental value dengan PSB ni, tuan-tuan? Sewaktu PRN yang lepas, Pilihan Raya Negeri Sarawak yang lepas, PSB ini dan sebelum lah, PSB ni diwujudkan. PSB diwujudkan baru. Wong Sungkoh ni lama, tapi PSB, Parti orang kata Bersatu Sarawak ni, Parti Sarawak Bersatu ni, parti ini ditubuhkan agak baru. Okey, Parti Sarawak Bersatu ni ditubuhkan agak baru. Dia ditubuhkan beberapa tahun sebelum berlakunya Pilihan Raya Negeri Sarawak, PRN.
So masa itu Wong Sungkoh antara yang menawarkan duit yang banyak. Kenapa saya tahu tuan-tuan? Sebab saya antara yang di offer. Jomlah kita sertai PSB. Ini kawan-kawan saya dalam PKR lah. Aku dah masuk PSB ni. Oh, duit nanti dapat. Kita kalau jadi calon dapat sekian. Kalau kita dia bagi bendera, dia bagi baju, dia akan bagi ni, bagi allowance setiap bulan dapat dan sebagainya. Ini betul tuan-tuan ya. Wallahi saya kata ni bulan puasa ni. Saya cerita. Saya cakap kat kawan tu, kau pula masa tu, saya sebelum saya kena gantung, lepas tu saya kena gantung, dia datang lagi. Iswardi, jomlah jumpa, masuklah kami, sertailah kami. Kau dah kena gantung pun, apa yang kau ada dengan parti ni? Kau jangan risau, duit banyak. Kau confirm boleh menang lawan GPS. Dan dia guna slogan pada masa itu, kami tak ada beza dengan PKR. Kami dengan PKR ni tak ada beza. Kita ni kawan, lawan tentang, kita tetap lawan GPS. Tetapi, yang bestnya, PSB langsung tak nak runding kerusi dengan PKR. Dia nak pergi lawan semua 80 lebih kursi, tapi dia bertahan 70 je lah. Dia lawan semua, termasuk kerusi PKR dia lawan. PKR masa tu daripada 50, akhirnya 20 lebih je bertanding kursi. Semua hilang deposit kecuali 5. 5 je kerusi tak hilang deposit. Tapi tak apalah. Poinnya pada masa itu, apa sebenarnya tujuan PSB? Saya tak salahkan GPS. Itu taktik dia. Tak ada masalah. Itu perancangan dia. Yang saya salahkan, geng-geng PKR, termasuk yang lompat ini, termasuk yang pergi hina saya, kutuk saya, termasuk yang pergi, orang kata apa, perli saya. Saya ingat lagi pada masa itu ada orang, dia buat posting. Ini mana? Terpaling di Sibu tu. Wah, dia rasa dia lah terpaling PKR dululah. Kan, kawan dengan menteri itu, kawan dengan menteri ini. Kan, kita ni siapa? Ahli biasa je. Orang pun tak kenal kita, kita kenal orang lah. Orang tak kenal kita. Kita bukan orang yang terkenal. Saya ni bukan jenis yang pergi sana, pergi sini, himpit menteri, himpit orang kata presiden, himpit timbalan presiden. Saya bukan jenis macam tu, tuan-tuan. Dipanggil, kita datang. Minta cadangan, kita cadangkan. Tapi dia ni jenis macam tu. Tapi bila tumbang kerajaan, naik PSB masa itu, dia masuk PSB, saya dengar berhutang juta-juta jugalah. Wallahualam lah kan. Lepas itu dia masuk semua, dia cerita, buang-buang, kita ditulis posting, Iswardi macam ni, Iswardi macam tu, dia kutuk macam-macam, ini PKR akan berkubur, PKR akan mati, PKR, PSB yang akan naik, PKR akan, PSB parti lokal, PKR parti Melaya. Oh, saya ingat lagi tuan-tuan. GPS tak guna, GPS macam ni, cini, dia kata dia punya kempen. Kami adalah pengganti GPS. Sama je lah macam Bersatu cakap pasal UMNO. Of course, ini politik, kami pun cakap benda yang sama. Tetapi, dia pergi tala benda tu more kepada kami daripada kepada PKR. And that is the one of the reasons. Salah satu reason kenapa banyak undi PKR hilang. Dia hilang bukan sebab dia sokong GPS. Dia hilang sebab dia orang sokong PSB. Okey tuan-tuan, saya baca detail lagi. Ketua Pemuda Negerinya Muhammad Syukri Omar berkata, antara faktor yang boleh membawa mereka kepada kemenangan ialah majoriti pengundi yang terdiri daripada orang Melayu. PN yakin mampu merampas kerusi N06 Kuala Kubu Baru yang selama ini menjadi milik DAP sejak 2013. Keyakinan ini dibantu dengan komposisi pengundi Melayu seramai 51% yang cukup mesra terhadap PN, kata Yalah Fatu kenyataan hari ini. Akhirlah tuan-tuan, kita tunggulah nanti PRK kecil ni siapa yang akan menang. Mari terus menyokong kajian Polpo dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.